Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan kita walau di mana jua mereka berada ya Dr. Syam. Apa khabar Dr. Ya, Syam pagi? Alhamdulillah baik. Ya Dr. Nadia, Alhamdulillah hari ini webinar kita yang kedua ditaja oleh Selcom Digi Dr. Nadia. InsyaAllah dengan satu lagi topik barulah Beyond Traditional Tools and Availing the Capability of Notion AI. Dr. Nadia Betul mungkin. Dr. Syam. Kalau Ya. last week kita ada berbicara tentang satu platform yang lain daripada ChatGPT ke. So hari ni is another platform yang Dr. Syam ingin mungkin briefly kongsikan lah kan, sebab kalau nak kongsikan dengan detail tu memang tak muat lah. Memang tak boleh lah kan. Maksudnya 30 minit ni kita bagi gist sahaja kan, supaya mereka boleh melihat mungkin kelebihan aplikasi ni Dr. Nadia. Sebab saya fikir juga kebelakangan ni mungkin kita tertumpu kepada penggunaan mungkin ChatGPT ataupun Bing ataupun AI yang lain. Tetapi saya juga nak bawa rakan-rakan kita melihat kepada keupayaan satu lagi program AI, tetapi lebih kepada pembangunan kandungan yang saya fikir boleh dikongsikan bersama dengan rakan-rakan kita di luar sana. Kalau tadi Dr. Syam ada memetik tentang pembangunan kandungan, jadi itu juga adalah sama dengan self-instructional material kan Dr. Syam? Ya betul, self-instructional materials yang mana kalau nak ikutkan kita beri tumpuan dan fokus kepada bila saya bercerita tentang self-instructional material, dia bukan berfokus kepada pensyarah ataupun facilitator, tapi dia berfokus kepada bagaimana kita menyediakan kandungan yang membolehkan pelajar-pelajar belajar secara aktif, tetapi dengan menumpukan kepada bagaimana orang kata apa, reka bentuk pengajaran ataupun reka bentuk formative assessment ataupun summative assessment membenarkan pelajar-pelajar untuk akses secara kendiri. Jadi itu yang paling penting bila kita kata self-instructional material ni Dr. Nadia. Okey Dr. Syam, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita tengok apa ada dalam Notion ni Dr. Syam. Ya betul, sebenarnya saya nak ajak rakan-rakan yang lain mungkin kalau dapat kesempatan untuk kongsikan juga link ini kepada rakan-rakan kita yang belum lagi menyertai kita pada pagi ini. Walau bagaimanapun untuk seperti mana yang saya katakan kepada rakan-rakan di luar sana, ini merupakan Selcom Digi Live Webinar bercerita ataupun konsepnya lebih berfokus kepada Digital Assessment Frontiers series. Ada 4 series secara keseluruhannya
Dan hari ini kita akan bercerita tentang the capability of Notion AI, and perhaps that mungkin sebahagian besar daripada rakan-rakan kita mungkin ini kali pertama mereka mendengar perkataan ataupun orang kata apa, aplikasi yang diberi nama sebagai Notion AI ini. Dan Dr. Nadia, yang saya warnakan hijau tu dah selesai, Dr. Nadia. Jadi kita dah melihat kepada Merlin, dan saya dapat juga feedback daripada rakan-rakan yang lain berkaitan dengan Merlin. Tapi hari ini kita akan kongsikan satu lagi berkaitan dengan Notion, dan dua lagi akan berlaku pada sesi akan datang. Untuk rakan-rakan sekalian, saya kongsikan dahulu, ini adalah link yang akan membawa tuan-tuan dan puan-puan ke aplikasi Notion. Jadi saya boleh sharekan link ini kepada rakan-rakan di luar sana, dan rakan-rakan boleh ketik pada link tersebut dan ia akan membenarkan tuan-tuan untuk mendaftarkan diri anda menggunakan aplikasi Notion ini. Cuma tinggal untuk pengetahuan rakan-rakan, saya sarankan supaya rakan-rakan mendaftar menggunakan akaun institutional ataupun akaun institusi untuk membolehkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat education plan. Jadi ini merupakan salah satu nilai tambah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menggunakan Notion, link yang saya berikan di sini, dan mendaftarkan menggunakan akaun institusi masing-masing. Kalau di UiTM ni kita akan pakai Google UiTM lah, dan mungkin juga rakan-rakan yang lain yang akan menggunakan akaun yang lebih kurang sama. Jika tuan-tuan dan puan-puan lihat pada paparan ini adalah paparan setelah tuan-tuan dan puan sign in menggunakan link yang saya berikan. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, fokus ataupun tumpuan Notion ini adalah bertindak sebagai wiki, documents, project, and all of this connected di antara satu sama lain, dan ini memberikan saya satu gambaran bahawa ianya sangat sesuai untuk digunakan sebagai alat yang mana boleh kita jadikan ianya sebagai self instructional material ataupun melangkaui daripada perkara tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah satu contoh yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana pembangunan bahan yang dilakukan oleh saya menggunakan Notion ini. Dan Notion ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu perisian yang sangat dinamik, yang mana apa sahaja bentuk link ataupun pautan boleh kita masukkan menggunakan Notion AI, dan keseluruhan Notion AI ini adalah berbantukan AI. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana Notion itu akan memberikan kesan yang sangat signifikan, dan bagaimana AI akan berfungsi di dalam konteks membantu kita untuk membangunkan bahan yang lebih menarik dan yang lebih dinamik, dan pada masa yang sama mudah untuk dikemaskini dari semasa ke semasa. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendaftar menggunakan seperti mana yang saya katakan tadi, akaun email institusi, tuan-tuan dan puan-puan akan memperoleh Education Plus Plan. Bagaimana nak mengaktifkan Education Plus Plan? Setelah tuan-tuan dan puan-puan mendaftarkan diri tuan-tuan dan puan-puan menggunakan aplikasi ini, tuan-tuan akan dapati ada satu kotak kecil di sebelah kiri tuan-tuan dan puan-puan, akan terpaparnya perkataan Education Plus Plan. Ketik saja pada notifikasi tersebut, dan tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan orang kata apa, satu account yang telah pun di-upgrade ataupun yang telah diberikan akses yang lebih daripada akses basic account. Apakah perbezaan di sini tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya akan tunjukkan nanti, dapat perhatikan pada education plan ini tuan-tuan akan diberikan, kalau tengok pada paparan itu includes itu akan diberikan unlimited blocks for individual, akan diberikan GitHub ataupun integration, ada 30 page page per entry, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh invite 100 guest pada masa yang sama. Dan pada Notion AI tersebut diberikan sebanyak 50 respon secara percuma yang boleh digunakan dalam tempoh sebulan. Apa sahaja respon yang diberikan melalui penggunaan Notion ini akan ditolak satu setiap kali penggunaannya, dan penggunaannya tertakluk kepada kepelbagaian ataupun arahan yang diberikan oleh setiap daripada kita. Jadi ini nanti yang saya akan tunjukkan bagaimana
ianya akan membantu tuan-tuan dan puan-puan dengan adanya 50 Notion AI tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan boleh berbantukan AI. Cuma tinggal dalam konteks saya ini, saya telah pun subscribe Notion AI ini supaya saya boleh mendapat respon secara unlimited. Jadi adalah sedikit bayaran yang perlu dilakukan oleh saya, lebih kurang dalam $10 untuk mendapatkan unlimited access menggunakan Notion ini. Ada juga plan-plan yang lain tapi ini agak sedikit mahal kerana pada saya nak tumpukan kepada berbaloi untuk subscribe Notion AI dalam bentuk responses supaya ini boleh membantu kerja-kerja kita dan juga boleh membangunkan bahan dengan lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak pergi kepada demonstrasi, saya suka nak jemput tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, jangan lupa untuk subscribe YouTube BBPA. Pada masa yang sama juga, saya juga membuka satu lagi channel baru iaitu di TikTok yang mana bahan-bahan 30 minit telah pun saya pendekkan kemudian saya masukkan di dalam TikTok. Dan dalam TikTok ini sudah ada puluhan video yang telah pun saya muat naik. Dan antara yang menariknya adalah ada refleksi-refleksi ataupun perkongsian-perkongsian tambahan yang sedikit berbeza daripada di YouTube. Jadi mana-mana rakan yang belum lagi bersama-sama saya di TikTok, tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk menjadi sebahagian daripada follower saya dan akan mendapat kandungan ataupun bahan-bahan yang terkini daripada TikTok. Okey. Okey, kita patah semula kepada paparan di skrin. Jadi ini yang paling penting saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di mana ini adalah paparan skrin Notion yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan juga akan dapat rupa dan paparan yang sama. Jadi apa yang saya nak tunjukkan di sini kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah output dahulu supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat menggambarkan bagaimana hasil akhir sesuatu menggunakan Notion ini. Ini adalah satu kursus yang saya telah bangunkan sepenuhnya menggunakan Notion yang mana jika tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, saya jadikan Notion ini sebagai self instruction material dan kemudian saya letakkan perincian setiap apa saja yang berlaku di dalam kursus yang saya ajari. Dan apa yang penting adalah ini merupakan bahan yang saya berikan kepada pelajar-pelajar supaya mereka boleh belajar secara kendiri. Apa yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, di bahagian ini yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh mengemas kini dan kemudian boleh menambah baik bahan secara dinamik dari semasa ke semasa. Dan saya tunjukkan satu contoh, begini contohnya, saya ambil week yang pertama dan di sinilah tuan-tuan dan puan-puan saya gabungkan arahan bagaimana menggunakan bahan-bahan nota termasuk juga bagaimana menggunakan learning management system. Dan ini antara perkara yang menarik untuk kita pelajari bahawa ini merupakan lesson plan untuk 1 minggu yang saya berikan kepada pelajar. Dan di dalam ini terkandung pelbagai maklumat yang boleh digunakan. Dan sebahagian hampir 30% daripada bahan-bahan ini juga berbantukan AI. Jadi ini yang menariknya apabila kita menggunakan Notion kerana selain daripada kita boleh masukkan input kita secara peribadi, kita juga boleh menggunakan AI untuk bantu memperkemaskan lagi bahan yang telah pun kita miliki. Jadi ini nanti saya akan tunjukkan pada bahagian akhir siri yang keempat webinar secara keseluruhannya. Jadi pada hari ini yang saya nak tunjukkan adalah bagaimana Notion itu berfungsi. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat di ruangan ini, saya nak tunjukkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada new page. Alright? Dan klik saja pada new page, tuan-tuan dan puan-puan boleh meletakkan mungkin satu nota di sini, mungkin saya nak letak di sini introduction to education philosophy. Alright. Dan saya biarkan saja begini dan kemudian saya lepaskan ataupun saya klik saja di bahagian luar dan tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lihat paparan itu di bahagian bawah ini. Alright, jadi tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lihat paparan di bawah ini. Alright, jadi ini adalah ruangan ataupun page yang melihat kepada satu ruangan yang mana kita akan isi maklumatnya. Yang menariknya adalah tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan perhatikan di sini, alright, ada empty page. Pada bahagian bawah ini adalah AI. Jadi apa yang kita boleh lakukan, klik saja di sini. Alright. Dan tuan-tuan dan puan-puan diberikan sedikit bantuan di situ, write about introduction to education philosophy
dan hantarkan saja AI ini, dan AI ini akan bantu generate content awal untuk kita melihat sama ada ianya bersesuaian ataupun tidak. Kita bacalah dengan secara terperinci, dan kita juga boleh menambah ataupun boleh melakukan nilai tambah di sini, dan kita boleh modify, kita boleh add, kita boleh lakukan apa sahaja, dan sekiranya bersetuju, kita klik saja pada button done. Jadi ini sangat menarik kerana pertamanya adalah masih lagi berbantukan AI, tetapi pada masa yang sama kita juga perlu meneliti pada setiap ruangan ataupun konten yang diberikan adakah ianya menepati ataupun tidak. Yang menariknya tuan-tuan dan puan, sekiranya saya nak request lebih lagi daripada itu, saya mungkin boleh gunakan sekali lagi AI untuk bantu saya. Okey. Untuk bantu saya ask AI, klik saja pada ask AI. Saya klik kat sini create learning outcome, ataupun saya baiki sedikit, create free learning outcome, dan saya hantarkan saja paparan itu, dan dia akan bantu saya untuk create outcome seperti mana yang saya inginkan. Alright, jadi sekiranya saya bersetuju, saya insert saja below, dan dia akan diletakkan di bawah ini. Jadi, dan apa yang kita perlu lakukan adalah tuan-tuan dan puan, jangan terlalu orang kata apa, excited dengan apa yang telah ditunjukkan. Sebaik-baiknya kita baca to explain the fundamental. Nampaknya verbnya cantik, evaluate pun verbnya cantik, kemudian reflect verbnya cantik, ada konteks yang sesuai. Mungkin kalau tuan-tuan dan puan gabungkan dengan penggunaan Quillbox ataupun Grammarly, tuan-tuan dan puan boleh baiki dia punya sentence structure dan sebagainya. Jadi itu sangat menarik bila kita gunakan Notion AI ini, kerana konten itu bukan sahaja boleh diperolehi menggunakan apa yang kita maksudkan, tetapi boleh diperbaiki menggunakan additional extension seperti Grammarly ataupun Quillbox. Perkara yang kedua yang saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan, menarik juga bahawa di dalam penggunaan Notion ini, kita boleh embed ataupun kita boleh letakkan apa sahaja dokumen, baik dokumen Words, dokumen PDF dan sebagainya. Jadi antara dokumen yang mungkin kita boleh saya boleh tunjukkan adalah paling mudah sebenarnya tuan-tuan dan puan, you just can only drag and drop sahaja. Jadi saya akan drag satu file daripada folder saya, dan saya drag saja satu file masuk ke dalam ini, dan tuan-tuan dan puan akan dapati bahawa dokumen PDF itu easily can be dropped. Okey, pada bahagian ini. Jadi pada saya sebagai seorang yang tidak suka orang kata apa, proses yang agak panjang, penggunaan Notion AI ini sangat mendepati cita rasa saya, dan malahan apa yang saya boleh buat adalah saya klik pada Notion ni, saya boleh ask AI create instructions to use this document. Nampak tak? Saya boleh buat arahan. Kadang-kadang kalau kita ambil masa kan, jadi kita boleh juga create dokumen, sama ada tuan-tuan dan puan suka dengan perkara ini ataupun tidak, atau you can always try again. Misal kata dah tak bersetuju dengan pendapat tadi, dengan pandangan tadi ataupun jawapan tadi, boleh tuan-tuan dan puan orang kata apa, try again dan insert below. Dan ini adalah to use this document, follow this instruction. Nampak tak betapa menariknya penggunaan AI ni. Kadang-kadang simple instruction begini boleh kita buat dan boleh kita gunakan AI untuk bantu kita. Jadi sangat menarik, dan ini bukan sahaja terhadap penggunaan. Ini saya tunjukkan satu contoh bagaimana dokumen itu boleh dibuka. Nampak sangat senang. Jadi kalau pelajar-pelajar saya, mereka memang sangat gemar gunakan Notion ini kerana ianya mudah diakses di dalam telefon bimbit mereka masing-masing, dan pada masa yang sama juga tidak memerlukan mereka untuk log in dan log out. It's a very orang kata apa, independent application yang boleh diakses oleh pelajar pada bila-bila masa. Saya andaikan contoh tuan-tuan dan puan, saya ada satu video yang saya suka nak gunakan. I think that mungkin kita carilah satu video berkaitan dengan education
filosofi. Okay, ambillah satu video education philosophy, dan kemudian saya rasa mungkin video ini agak menarik dalam 7 minit, klik. Dan apa yang saya boleh lakukan adalah, okay, saya boleh klik pada button share, saya ambil embed button, kemudian saya copy, okay, saya beralih kepada Notion, okay, dan kemudiannya saya perlu cari satu fungsi yang diberi nama sebagai embed. Scroll, embed, okay, okay, saya jumpa embed, klik dan masukkan saja link tersebut, dan kita tunggu sahaja paparan ini dikeluarkan. Okay, one best part adalah tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh gunakan AI untuk bantu kita untuk summarize this video. Okay, ini bergantung kerana saya rasa kebanyakan video boleh disummarize menggunakan AI tersebut. Nampak? Jadi video yang tadi tu yang kita dah embed di dalam sistem Notion, boleh kita gunakan, kemudian gunakan bantuan AI untuk berikan sedikit summarization untuk membantu kita di dalam konteks ini. Okay, jadi nampak, I think that banyak bantuan yang diberikan, dan paling menarik sekali tuan-tuan dan puan-puan pada bahagian Notion ini adalah kita boleh minta Notion untuk bantu kita create a 15 minutes group activity for this topic. Jangan terkejut tuan-tuan dan puan-puan, AI Notion akan bantu kita menghasilkan satu aktiviti dalam tempoh 15 minit yang mana kita boleh gunakan ianya sebagai formative assessment ataupun formative activity. Jadi sangat menarik. Kadang-kadang mungkin kita terlalu bergantung kepada ChatGPT ataupun aplikasi yang lain, tapi pada saya Notion AI ini juga adalah satu perisian yang sangat bagus, dan sebenarnya kalau kita sedikit bijak memahami konteks penggunaan AI, kita boleh gabungkan penggunaan di ChatGPT dengan Notion AI untuk menjadikan bahan ini lebih komprehensif dan lebih menarik. Jadi dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak perkara yang kita boleh minta. Contohnya, I klik di sini, I kata create a self-assessment checklist. Hantar saja, dia boleh sediakan kita satu assessment checklist dengan begitu mudah sekali. Tapi dengan syarat tuan-tuan dan puan-puan, saya suka katakan bahawa selalu semak dan imbang bahan-bahan yang telah pun dihasilkan melalui Notion ini, dan sebenarnya setiap kali kita minta ataupun melakukan prompt menggunakan AI, kita perlu ketahui apa yang kita mahukan daripada prompt tersebut. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kelapangan dan masa, tuan-tuan boleh explore kerana ada begitu banyak sekali fungsi-fungsi yang boleh digunakan. Kalau saya klik dia saja di bahagian ini, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan terlalu banyak fungsi-fungsi yang boleh digunakan. Begitu juga image dan sebagainya, dan fungsi-fungsi ini tidak terhad. Dan paling menarik sekali tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh melakukan timeline, kalender dan sebagainya. Dan suka juga saya tunjukkan satu contoh yang mana berlaku pada kursus saya. Pada ruangan tersebut, saya sediakan juga satu timeline kepada pelajar-pelajar saya untuk mereka memahami waktu bilakah tugasan mereka harus dihantar. Alright. Ada 4 tugasan secara keseluruhannya, dan diberikan juga penjelasan tentang tugasan, dan tugasan ini boleh disemak oleh pelajar dan dibaca, kemudian dilakukan oleh mereka mengikut kepada jumlah ataupun tempoh yang telah pun disediakan di sini. Jadi sebenarnya pada saya melihat kepada potensi Notion ini, kalau kita melihat dalam konteks pembangunan bahan, dan saya menggunakan Notion lebih cenderung kepada self-instructional material, begitu banyak sekali bahan yang boleh kita bangunkan dengan menggunakan platform ini. Kerana apa? Kerana ia sangat dynamic. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, ianya bukan terhad sahaja terhadap satu pautan, tetapi tuan-tuan dan puan-puan boleh saja klik
Orang kata apa, kita nak buat branch, kita boleh buat satu branch, kita boleh buat week 1 dan easily kita boleh dapati ada branch di bawah ini dan ada satu thread yang boleh dipautkan di bahagian bawah ini. Sebenarnya begitu banyak kalau nak ikutkan fungsi-fungsinya sangat outstanding, dan pada saya jika tuan-tuan dan puan-puan dapat lapang dan luangkan masa, kerana saya hanya tunjukkan sahaja elemen-elemen penting dan selebihnya saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat keupayaannya. Kerana saya telah menggunakan Notion ini hampir 3 bulan dan saya telah menghasilkan 2 modul self instruction materials yang boleh digunakan bukan sahaja oleh pelajar saya tetapi bagi mereka-mereka yang bersama ataupun turut hadir dalam latihan-latihan yang berkaitan dengan tajuk yang saya selalu kongsikan. Jadi Dr. Nadia, sebenarnya banyak perkara dalam tempoh lebih kurang dalam 30 minit ini adalah sesuatu orang kata apa, untuk membuka mata atau membuka pandangan warga akademik bahawa antara potensi-potensi yang boleh kita lihat dan boleh kita gunakan sebaik mungkin untuk membangunkan bahan-bahan pengajaran yang lebih efektif dan lebih interaktif. Baik Dr. Syam. Kalau memandang kita ada sedikit lagi masa Dr. Syam, kalau boleh kita jawab ada soalan daripada rakan kita, Nur Diana. Salam doktor, adakah Notion AI ini boleh digunakan untuk melengkapkan atau menambah baik silibus kita Dr. Syam? Boleh sebenarnya. Sebab apa? Sebab itu saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam penggunaan AI, kita sebab tu saya katakan kita mungkin agak biasa dengan ChatGPT. Minggu lepas saya kongsikan bagaimana kita gunakan Merlin. Kemudian saya kongsikan bagaimana kita gunakan Notion. Minggu satu lagi saya akan kongsi bagaimana kita gunakan Perplexity. Sebenarnya kesemua instrumen-instrumen ini ataupun aplikasi ini saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita boleh menjadikan bahan kita lebih precise, lebih concise, lebih menarik untuk kita bangunkan, dan kita nak juga bahan itu lebih berkembang dan juga lebih orang kata apa, lebih sustainable. Jadi pada saya sama ada ianya untuk melengkapkan ataupun untuk menambah baik, ianya kedua-duanya boleh dilakukan untuk penggunaan AI ini. Dr. Syam, kalau Notion ni pula kan tadi Dr. Syam ada menunjukkan macam mana kita nak drag dan drop. Boleh ke Notion ini summarizekan e-book? Kalau dokumen itu besar, boleh tak dia summarizekan? Kalau ikut pengalaman saya, kalau dokumen tu terlalu besar agak sukar juga sebenarnya, because it still use the human capability to really read the text dan sebagainya. Tapi pada saya untuk benda-benda yang ringkas seperti video ataupun 1 or 2 pages yang kita nak simplify, pada saya sangat memadai. Alright, sangat memadai. Kalau dia convertkan proses statement kepada flowchart, adakah itu boleh Dr. Syam? Untuk flow nak jadikan dalam bentuk visual saya rasa agak sukar sebab ia masih lagi bergantung kepada textual programming. Tetapi kalau daripada visual nak tukar kepada teks, saya rasa itu tak ada masalah, ataupun video kepada teks tak ada masalah. Tapi daripada teks nak tukar kepada bentuk lainnya, itu mungkin belum lagi dalam kemampuan Notion untuk melihat perkara tersebut. Tetapi untuk pengetahuan rakan-rakan, hari ini sahaja kalau kita tengok begitu banyak perisian-perisian sepertinya saya rasa yang terkini adalah ChatGPT sudah boleh menghasilkan gambar ataupun ilustrasi atau apa-apa saja images yang kita minta dalam bentuk textual akan diberikan dalam bentuk gambar. Jadi saya rasa time to time akan ada perkara tersebut. Ini bukan satu yang mustahil lah pada hari ini Dr. Nadia. Tempoh hari kalau kita lihat, kalau kita lihat Dr. Syam daripada proses statement kita nak tukarkan jadi figure, yang itu sudah boleh dilakukan kalau sudah menggunakan ChatGPT kan Dr. Syam? betul? Kalau menggunakan ChatGPT. Jadi cuma kalau untuk Notion ni belum lagi lah. Yang Dr. Syam cadangkan tadi, kalau kita boleh combine several AI tools kan, that will become very much powerful lah. Cuma tadi kalau kita lihat Dr. Syam, di Notion ni dia banyak macam ruang-ruang kosong tu, tidak seperti macam Wix ataupun Google Sites. Boleh ke kalau kita customkan, meletakkan gambar background? Adakah Notion boleh, ini? tak ada masalah. Boleh, kita boleh buat. Cuma saya tidaklah tunjukkan di sini sebab itu orang kata apa, aesthetical value yang mungkin boleh dicapai oleh mungkin orang yang minat akan menggunakan Notion ini. Cuma saya nak beritahukan fungsi utama bagaimana dia boleh memudahkan kerja dan juga meningkatkan produktiviti kita.
Jadi bayangkan tadi kalau pada saya Dr. Nadia, cukup dengan kita menggunakan ChatGPT, Merlin ataupun Notion sudah cukup untuk kita membangunkan bahan yang sangat baik. Betul. Cuma tinggal bagaimana kita nak olah. Sebab tu saya kata daripada awal tempoh hari bagaimana kita nak curate, articulate and optimize bahan yang dengan sebaiknya. Dan curation juga akan menjadi satu future ready skills ya untuk Betul? pelajar-pelajar kita dan juga kita sendiri sebagai pensyarah. Jadi Dr. Betul? Syam, Betul? masa pun sudah hampir tamat dan kita akan berjumpa lagi minggu hadapan insya-Allah dengan tajuk apa? InsyaAllah. InsyaAllah tajuk minggu depan, tajuk berkaitan dengan perplexity, yang mana saya nak kongsikan dengan rakan-rakan bagaimana kita boleh bantu diri kita dan juga pelajar dengan menggunakan perplexity, sama ada mereka bentuk maklumat secara guided ataupun semi-guided, agar perkongsian kita bersama-sama dengan pelajar lebih terbimbing dan lebih teratur. Saya yakin kadang-kadang with a very massive information kadang-kadang akan memberikan sedikit kekeliruan kepada kita dan juga pelajar kita. Jadi saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan sebagai nilai tambah yang mana penggunaan perplexity juga boleh membantu kita untuk curate information dengan sebaiknya. Okey Dr. Syam. Jadi kita nantikan sama-sama kita akan lihat bagaimana kita menggunakan perplexity minggu hadapan Baik. dengan tajaan Selcom Digi. Jadi jangan lupa bersama kami lagi minggu hadapan. Terima kasih dan InsyaAllah. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.